ini adalah sistem yang kita dah develop sebelum ni. So apa yang critical adalah kat sini, dia dah bagi contoh ni. Admin user sebenarnya bila kita dah install preset data untuk admin, kita boleh masukkan di sini. Ini adalah features yang saya nak tunjuk ya, yang ada dalam projek ini, dan korang boleh rujuk dia punya code verify user. Verify user apa yang dia buat, dia akan compare apa yang user provide di sini dan dia akan bandingkan dengan content dalam database. Admin 123. So ini password dia admin 123 lah. Kita log in. Dia berjaya masuk. Sekarang dia dah berjaya masuk Ada lagi. So kat sini kita ada search students, okay. Kita ada search students. Okay, dia ada search students. Kita boleh insert record baru. Okay, dia boleh insert record baru. Kita boleh search student tadi, kita boleh paparkan details. Okay, kita boleh paparkan details. Kita boleh edit data ni, dan kita juga boleh update, delete. Delete. Last ni delete lah. Delete. Dan kita boleh buat search lah. Saya akan tunjuk kat sini macam mana nak download projek PHP dari GitHub saya, yang mana GitHub saya berada pada github.com/khairulnizam/newsystem. So korang tengok link yang saya bekalkan tu, boleh download di situ ataupun rujuk dalam video description. Okay, so saya tunjukkan kalau korang tak perlu nak install GitHub lah. Just kita akan download code dia di sini. Code dia di sini, dan kita akan download zip file dia, zip format dia. Kalau korang dah biasa dengan GitHub, boleh clone menggunakan GitHub desktop ataupun menggunakan GitHub CLI. Tapi untuk tujuan yang lebih mudah, saya tunjuk download zip terus daripada sini. Ini adalah github.com/khairulnizam/newsystem. Dalam ni ada PHP code, HTML code, dan juga SQL dump yang kita boleh import masuk ke dalam Laragon kita. Saya tunjuk nak import ke dalam Laragon. So klik kat sini, download zip. So selepas dia download, mungkin file dia agak besar sikit sebab dia dah banyak image dalam contoh kod ni pun saya tunjuk macam mana nak upload image. So test dia tu semua memang ada banyak image yang di-upload sekali lah ke dalam GitHub. Tapi tak apa, dia lebih kurang 60 MB sahaja. So selepas kita download, kita akan dapat file zip ni kan. Kita akan dapat file zip ni, kita lihat kat mana dia. Saya cadangkan korang install dulu Laragon lah sebelum tu. Laragon. So boleh install Laragon daripada laragon.org, dan korang nampak kat sini kan new system. Okay, saya zoom kejap. Saya magnify. Ini adalah zip file yang kita dah download. Ni new system. Copy dia, Ctrl C, copy, Ctrl C, copy, ataupun Ctrl C, copy dia. Dan kita locate kat mana Laragon kita punya root, iaitu di sini. Okay, kita klik pada Laragon. Ni pastikan Laragon dah install lah. Saya mengandaikan korang dah familiar dengan programming web menggunakan PHP MySQL. So saya gunakan Laragon. Lebih kurang sama je kalau korang gunakan XAMPP. So korang locate dia punya root, iaitu www, ataupun dalam XAMPP dia gunakan XAMPP/htdocs. Okay, kan dia akan terus bawa kepada Laragon/www. Okay, Laragon/www. Dia bawa kepada situ, dan di sini kita boleh terus sahaja paste ataupun Ctrl V. Boleh saja paste ataupun Ctrl V. Sebab apa kita kena letak dalam www? Sebab dia adalah PHP project. Jadi ini adalah folder yang mana di-host oleh web server kita, iaitu Apache. So saya akan terus extract all. Extract all daripada sini, right click. Kan dia dah copy kan ke dalam Laragon www, dah copy.
yang kita download daripada mana tadi? The download daripada GitHub. Dan just right click dan extract here. Ataupun korang boleh gunakan features extract all lah kalau ada. Saya punya guna WinRAR. Saya akan extract here. Ataupun korang boleh gunakan apa-apa WinZip ke unzip punya application. So just unzip saja. Unzip saja. Dan korang akan dapat satu folder nanti new system dash master. Korang nak retain file ini, nama file ini pun boleh. Korang nak rename kemudian pun boleh. Pastikan dia dah siap extract. Okey, dia dah siap extract. Dan korang boleh rename dia. Rename ni kalau untuk memudahkan kerja kita nantilah. Just rename jadi nama yang pendek. Ataupun korang nak maintain pun boleh saja. Tak masalah. Macam saya lebih suka nama folder tu pendek sikit. New system. Enter. So kita lihat di sini. New system kita dah ada file-file PHP, image, dan folder-folder Bootstrap library. Dan kemudian kita akan pergi kepada apa namanya? Ni apa namanya? VS Code. VS Code macam biasa kita cuba open file, open folder. Okay, file, open folder daripada VS Code. Daripada VS Code ni kita boleh modify lah. Ataupun kita boleh lihat kod PHP, HTML, SQL tu dengan lebih mudah lagi lah nak navigate kod dia. Dan kita pergi pada C, saya punya Laragon dalam C, www, folder new system ni. Jangan ambil yang zip dia tak extract lagi. Ambil yang kita dah extract ni. Ini adalah folder yang kita akan open dalam VS Code. Okay, bla bla bla. Okay, baik. Dia dah extract semua. Dan apa yang kritikal adalah satu, dia punya database setting. Biasa kalau PHP ni database setting dia, database setting dia ada dalam sama ada connection ataupun DB connect. Tapi untuk new system ni saya letak dalam folder include dbconnect.php. Dan sini korang kena modify lah. Korang kena modify apa-apa keperluan yang berbeza. Contohnya localhost kalau nama dia lain, tukar. Root kalau nama dia lain, tukar. Password. Kalau database MySQL korang ada password, set in password. Dan satu lagi DB name. DB name ni kita akan buat satu database baru dan nama dia new system. Tapi database baru ini sebenarnya dalam sistem korang mungkin tak ada. Mungkin ada. Kalau dah ada, mungkin kita boleh rename nama lain. Ataupun kalau tak ada, kita just import saja. Kenapa kita import saja? Sebab saya dah sediakan satu SQL dump di sini. SQL dump ni adalah contoh dia adalah database yang saya dah export daripada sistem yang pernah saya buat sebelum ni. Ni new system SQL dump. So dalam SQL dump ini, korang akan nampak ni dia akan tolong buatkan satu table atau satu pun database baru nama new system. Kalau dah ada mungkin dia skip lah arahan untuk create database new system ni. Tapi kalau tak ada, dia akan buatkan dan dia akan buatkan table activities, dia akan install dia punya data, and then dia akan letakkan juga table institution, dia akan masukkan juga table apa lagi jabatan. Dia akan create juga data-data untuk jabatan, ada table mentors, ada table papers, ada banyak lagi table lah. Contohnya yang critical yang saya akan banyak pakai adalah table students. Ini programs, table programs dan table programs dan table students. Short courses, short courses dan table students lah. So tiga table tu yang kita akan pakai banyak dalam programming kita. Okay, so macam mana kita nak import ni ke dalam sistem kita yang
database kita, sama ada korang load sebagai file ataupun korang boleh saja copy. Okay, lepas tu kita pergi on kita punya PHP pula. On kita punya database interface iaitu Heidi SQL yang ada bersama dengan Laragon. Dia ada kat situ. Okay, satu cara korang boleh load. Boleh load kat sini. Load file. Korang boleh load SQL file. Ataupun korang boleh run SQL file lah. Okay. Load dan run terus. Locate kat mana kita punya folder tadi. Laragon www new system di SQL dump tadilah yang .sql. Klik yang ni, lepas tu klik open. Yes. Okay, so dia proses query tadi bla bla bla. Kalau proses ni tak berjaya ataupun ada error, korang boleh copy dan masukkan dalam query window lah. Itu satu option lain. Korang boleh copy dan masukkan dalam query window. Sini ada new query tab. Dan paste code tadi tu yang panjang-panjang tu kan. Ada 200 lebih data. Dan table definition. Okay. Lepas tu sepatutnya ada satu database tambahan kat sini. Tapi kalau tak ada, just klik kepada button refresh. Sebab tadi proses tadi dah berjaya sepatutnya. Hai. Sekejap ya. Okey, dah ada sebenarnya. Sekejap ya. Okey, sekejap. Mana data dia? Saya klik sini. Dan try refresh. Ya, ada. Ada sepatutnya. Okey, dia dah ada dah. So, kita ada table students. Ini antara table yang penting lah. Table students, table users, table short courses, table programs. Okey, semua dah ada. Semua dah ada kat situ. Dan bila kita dah ada, kita pastikan database connection kita betul dengan rujuk kepada folder mana tadi? Folder include DB Connect. Database setting saya sekarang ni dalam untuk projek new system berada pada include data table folder include dbconnect.php. Ni setting ni korang kena tukar lah. Kalau ada password, tambah je password kat sini dalam ni. Okay, new system. Okay, kita dah ready dia punya database new system. Sebab kita dah set up di sini. Ni new system kita dah ada. Database new system dah ready. Dan kemudian kita akan cuba execute dia dengan klik pada web ni. Ni Laragon, patah balik kepada Laragon, kita klik pada web dan dia akan keluarkan new system folder. Nampak? New system folder. Dan kita boleh masuk kepada login dia dululah. Login. Okay, so ini adalah sistem yang saya dah develop. Oh, ada sedikit perubahan. Tak appear. Okay, baik. Tak apa. Ini adalah sistem yang kita dah develop sebelum ni. So, apa yang critical adalah kat sini. Dia dah bagi contoh ni. Admin user. Admin user sebenarnya bila kita dah install database kita dalam table users, ada satu data nama dia admin. Ni admin. Ni admin. Ni data dia admin. Dengan email admin@gmail.com. So saya dah set up preset data untuk admin. Kita boleh masukkan di sini. Ini adalah features yang saya nak tunjuk ya, yang ada dalam projek ini. Dan korang boleh rujuk dia punya code melalui VS Code ni. Okay. So kalau login ni apa benda? Login. Okay, kita lihat login apa login buat. Ini apa yang login buat. Kita ada admin chat session. Kita ada
logout, kita ada form insert, kita ada facilities untuk delete, show, kita ada listing, kita ada apa lagi, save record, ada search for admin, the verify user, ada save students, bla bla bla. Dan kita ada search, mana search admin rasanya. Ni search, kita ada search kat sini. Okay, so bila kita log in, saya dah buat verify users. Ni verify users. So bila kita log in, dia akan berlaku proses verify user. Verify user, apa yang dia buat, dia akan compare apa yang user provide di sini, dan dia akan bandingkan dengan konten dalam database. Admin 123. So ini password dia, admin 123 lah. Kita log in. Dia berjaya masuk. Sekarang dia dah berjaya masuk. Dah berjaya masuk berdasarkan username password ataupun email password yang dibekalkan dalam table users database new system. Table users database new system. So ini table database new system, table users, ini adalah dia punya username, admin@gmail.com, dan password ni adalah admin123. Dia sudah di hashkan ataupun dah di-encryptkan. So saya apply MD5 encryption ataupun hashing technique. So itu yang kita ada. Kita lihat balik apa yang kita ada lagi. So kat sini kita ada search students. Okay, kita ada search students. Okay, dia ada search students. Kita boleh insert record baru. Okay, dia boleh insert record baru. Kita boleh search student tadi, kita boleh paparkan details. Okay, kita boleh paparkan details. Kita boleh edit data ni, dan kita juga boleh update, delete. Delete last ni, delete. Dan kita boleh buat search lah. Kita boleh buat search. Contohnya kita nak search for Abu. Okay, setakat tu je dulu. Korang boleh like, subscribe dan komen dalam kat bawah ni, dan link kepada kod yang lengkap dalam GitHub korang boleh rujuk dalam video deskripsi ataupun saya letak kat situ kan. Okay, itu boleh download daripada situ. Okay, bye. Terima kasih. Pastikan subscribe, komen 10 kali. Assalamualaikum.